Kesimpulan daripada PDP 12, tajuk yang ketujuh, Makharijul Furud bi Usulil Masail. Dan ini terbagi pada 3 situasi pecahan, yang mana situasi yang pertama, pecahan tidak bercampur, iaitu contohnya si mati meninggalkan waris seorang sahaja waris, iaitu waris yang mendapat 1/2. Maka dalam situasi tersebut kita hanya menggunakan penyebut bagi pecahan 1/2 itu, iaitu nombor 2 digunakan sebagai asas pengiraan. Begitu juga kalau si mati meninggalkan 2 orang yang mendapat 1/2, asas pengiraan juga kita menggunakan nombor 2, iaitu penyebut bagi pecahan 1/2 itu. Situasi yang kedua, apabila pecahan itu bercampur dalam kelompok yang sama. Ini kelompok yang pertama ataupun kelompok yang kedua. Tengok contoh kelompok yang pertama. Pecahan 1/2 bercampur dengan ataupun bersama dengan pecahan 1/4. Maka asas pengiraan yang kita gunakan adalah menggunakan nombor 4, iaitu kita melihat kepada pecahan yang lebih kecil. Yang lebih kecil adalah pecahan 1/4. Maka angka penyebut bagi 1/4 adalah nombor 4. Nombor 4 ni digunakan sebagai asas pengiraan. Begitu juga jika pecahan itu bercampur dalam kumpulan yang kedua sahaja. Contohnya 2/3 bercampur dengan 1/6 ataupun bersama dengan 1/6. Maka asas pecahan, asas penyelesaian kita menggunakan nombor 6, iaitu penyebut bagi pecahan 1/6. Dan situasi yang ketiga, apabila pecahan itu bercampur di antara kumpulan 1 dan kumpulan yang kedua. Yang ini kita perlu lihat pendetailan dia. Contohnya 1/2 apabila bercampur dengan mana-mana kumpulan pecahan yang kedua ini, maka asas pengiraan dia akan jadi menggunakan asas nombor 6. Seterusnya, jikalau 1/4 bercampur dengan mana-mana pecahan dari kumpulan yang kedua, asas pengiraan yang digunakan adalah 12. Manakala jika 1/8 bercampur dengan mana-mana pecahan dari kumpulan yang kedua ini, maka asas pengiraan yang kita gunakan adalah 24. Baik, itu adalah situasi atau 3 situasi secara ringkas bagi tajuk yang ketujuh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.